Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-23, Ubudiyah. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, yakni mati. Surah Al-Hijr ayat 99. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dituturkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun wa syabun nasha'a bi'ibadatillahi ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi. Wa rajulani tahabba fillahi istama'a ala dhalika wa tafarraqa alayhi. Wa rajulun dzakara Allah ta'ala khaliyan fafadat aynahu. Wa rajulun da'atuhu imra'atun ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 7 orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Ta'ala satu hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidup selalu beribadat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang laki-laki yang hatinya selalu bergantung hubungan pada masjid bila keluar sampai dikembali. Keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai kerana Allah. Mereka berkumpul dan berpisah kerananya. Kelima, orang laki-laki yang selalu ingat Allah ketika sendirian sampai kedua matanya mencucurkan air mata. Keenam, orang laki-laki yang diajak berbuat mesum, maksiat, zina oleh orang perempuan yang sangat cantik. Lalu dia mengatakan, saya takut pada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yang ketujuh, orang laki-laki yang sedekah lalu menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, ubudiyah lebih sempurna daripada ibadat. Tingkat dasarnya adalah ibadat, kemudian ubudiyah, dan tertinggi adalah ubudah. Ibadat dimiliki orang awam. Ubudiyah dimiliki orang khawas. Ubudah dimiliki oleh orang khawasul khawas. Saya juga mendengar dia menyebutkan ibadat dimiliki orang yang mempunyai ilmu yaqin. Ubudiah dimiliki orang yang mempunyai ainul yaqin. Dan ubudah dimiliki orang yang mempunyai haqqul yaqin. Dia juga mengatakan, ibadat dimiliki orang yang mujahadah. Ubudiah dimiliki oleh orang yang mukabadah. Yang ubudah dimiliki oleh orang yang musyahadah. Barang siapa yang tidak menyimpang untuk dirinya, pembetulan terjemahan. Barang siapa yang tidak menyimpan untuk dirinya, maka dia pemilik ibadat. Barang siapa yang tidak kedekut pada hatinya, maka dia pemilik ubudiyah. Barang siapa yang tidak kedekut pada rohnya, maka dia pemilik ubudah. Menurut satu pendapat yang dimaksudkan ubudiyah ialah menegakkan ketaatan yang sungguh-sungguh dengan
menyaksikan sesuatu yang dihasilkan dari perjalanan hidupmu sebagai ketetapan. Menurut pendapat yang lain dimaksudkan ubudiyah dan meninggalkan ikhtiar, usaha dan pilihan terhadap sesuatu yang real sebagai suatu ketetapan. Sesuatu yang benar sebagai suatu ketetapan. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksudkan ubudiyah adalah menolak daya upaya dan kekuatan dan mengakui sesuatu yang telah diberikan diatur oleh Allah berupa umur panjang dan anugerah. Menurut sebahagian yang lain, yang dimaksudkan ubudiyah adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita pada pagi ini ialah ubudiyah. Salah satu daripada makam-makam atau tingkatan dalam pendakian kita menjadi hamba Allah yang sebenar. Kita telah bicarakan tentang taubat, mujahadah, tentang khalwat, tentang taqwa, tentang warak, tentang zuhud, tentang sifat diam, sifat takut, sifat mengharap atau rojak, sifat duka cita, meninggalkan syahwat, khusyuk dan tawaduk, tentang hawa nafsu, dengki dan hasad, membuang sifat mengumpat, qanaah, tawakal, syukur dan yakin, sabar serta muraqabah, dan yang kita bicarakan sebelum ini ialah redha. Dan tajuk yang ke-23 ini dinamakan sebagai ubudiyah. Apa maksud ubudiyah? Bila pengarang kita memulakan dengan firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepadamu kematian. Sama perkataan wa'bud, yakni berubudiyahlah, beribadatlah. Sampai bila nak ibadat? Sampai mati. Perkataan yakin, kalau maksudnya sehingga datang yakin sebagaimana kita maklum. Tapi yakin di sini ialah datang kematian yang tiada orang pun ragu-ragu tentang hal kematian. Kerana bila mana seorang itu mati, dia akan berada pada ilmu yakin terhadap semua yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang Allah uji kita dengan perkara-perkara gaib, pahala, dosa, semua kita tak nampak. Maka keyakinan kita sekarang berdasarkan kepada ilmu. Berdasarkan kepada iman yang Allah berikan pada kita. Bukan berdasarkan pada pandangan mata kita. Tapi bila mana kita mati, maka kita akan melihat pahala kita, dosa kita, syurga kita, neraka kita. Semua perkara-perkara yang gaib yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka ini disebut yakin. Kerana bila berlaku kematian, maka disingkat hijab yang selama ini menutup seluruh manusia. Maka nampak dia akan keyakinan. Yang menjadikan hal itu ditaklukkan Nabi dan Rasul lagi. Kerana dia sudah melihat dengan sebenar. Dan ini yang disebut oleh Allah tentang penyesalan orang kafir. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau kamu tengok orang-orang yang dahulunya melakukan kemaksiatan kepada kami, menundukkan kepala. Lalu mereka berkata, kami dengar, kami dah lihat, kami dah dengar. Ya Allah, pulangkan kami ke dunia, kami sudah yakin. Tapi pada hal keyakinan yang tak ada faedah. Maka Allah Ta'ala ajar manusia seluruhnya. Beribadatlah pada Allah sampai datang kematian. Berarti ibadat ni tak ada cuti. Ibadat ini tak ada hentinya. Maka ibadat ini tidak ada waktu dan tempohnya. Maka ini ubudiyah. Kalau kita memahami ubudiyah dengan maksud ada waktu, ada tempoh, itu ibadat. Secara umum. Tapi hakikat kehidupan manusia ialah ubudiyah. Yang memperhambakan diri pada Allah pada seluruh kehidupan. Sampai dia mati. Sama ada dalam hal bercakap, dalam hal makan minum, dalam hal tidur, semua. Lepas itu kata Muaz bin Jabal,
Inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu qaumati. Rawahul Bukhari. Aku mengharapkan pahala daripada tidur aku sebagaimana aku mengharapkan pahala daripada qiyamul lail aku. Kerana Muaz bin Jabal mengetahui ibadat itu bukan sekadar qiyamul lail, tidur itu juga ibadat. Itu ubudiyah. Kalau bila kita faham tajuk ni, menjadikan kita dalam seluruh pergerakan nafas, tutur kata kita tahu ini ibadat. Yang mencari rezeki itu ibadat. Yang berperang itu ibadat. Yang belajar itu ibadat. Semua kita dalam apapun posisi hidup adalah ibadat. Dan ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya baik sembahyang aku, atau korban aku, atau hidup aku, atau matiku, semuanya untuk Tuhan sekalian alam. Bagaimana Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 162 ini. Jadi kita faham ubudiyah itu apa? Maksudnya keseluruhan hidup kita. Itu ibadat. Bukan kita cuma faham sembahyang, puasa, zakat, haji, tutup aurat. Lalu hal yang lain kita sekular. Lari daripada makna ibadat. Dan bab hiburan. Akhirnya kita kata, walaupun dia pergi konsert, dia tak lupa sembahyang. Kerana kita lupa makna ubudiyah sebenar. Ubudiyah itu bukan sembahyang je. Ia meliputi semua. Walaupun dia tu tak sembahyang, tak itu, tapi dia ni sedekah. Maka kita katakan ini orang yang tak faham makna ubudiyah. Dia cuma faham ibadat khusus. Walaupun dia macam tu macam ni, tapi umrah dia tak tahu. Walaupun dia macam tu macam ni, tapi dia juga ke masjid. Bila mana kita melihat ibadat itu bersifat tukus muayyanah, macam ritual. Ibadat kita melihat pada hal tertentu. Kita gagal memahami makna ibadat. Bila Allah sebut dalam Quran, kita baca surah Az-Zariyat ayat 56. Kalau nak faham lebih bagus, kita gabungkan 56, 57, 58. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Bila Allah sebut, aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Allah jadikan manusia dan jin untuk ibadat. Ibadat yang Allah suruh manusia buat, dan kadang Allah ciptakan bumi dengan ada segala makanannya, minumannya, tempat tinggalnya. Berarti ibadat itu meliputi semua. Kalau Allah Ta'ala maksud ibadat bersifat khusus, maka Allah jadikan manusia dan jin letak dalam masjid je. Allah buat satu masjid je. Maka Allah sumbat semua jin dan manusia dalam masjid. Aku tidak ciptakan kamu, wahai jin dan manusia, melainkan beribadat. Masuk dua masjid. Ini tidak berlaku macam tu. Allah jadikan bumi. Allah tak jadikan masjid. Masjid itu berada dalam bumi. Berarti bumi ini seluruhnya tempat kita ibadat. Bumi seluruhnya. Bila Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku bukan suruh diibadatkan kerana keperluan aku pada mereka. Nak makan daripada mereka. Untung. Macam kita sebutlah buat sesuatu cari makan. Buat apa ni? Ni cari makan sikit lah. Bila kita buat sesuatu, kita melihat faedah yang kembali. Allah bila buat sesuatu bukan faedah kembali pada Allah. Allah tak berhajat. Sebab tu Allah kata, bukan aku nak makan daripada mereka. Wa ma uridu an yut'imun. Bukan aku nak apa-apa habuan keuntungan daripada mereka, bukan juga kerana nak makan daripada mereka. Innallah, kerana aku. Allah itu huwar razzaq. Aku yang akan bagi rezeki. Dzul quwwatil matin. Yang kuat lagi perkasa. Bila kita sebut tak berhajat, saya tak berhajat pada awak. Kita pergi pada dua benda. Seorang bila tak berhajat pada orang, pertama sebab dia tak perlukan wang duit semua daripada orang. Satu. Yang kedua, dia tak perlukan apa pun bantuan sebab dia kuat. Ada orang, dia bukan ada duit.
Tapi bila dia tak kuat, dia berhajat pada orang. Yang tolong cebok dia, yang tolong tolak dia. Memang dia kaya, bilioner. Tapi yang tolong mandu kereta untuk dia ada, buat pintu untuk dia ada, untuk masak untuk dia ada. Jadi dia berhajat pada orang. Allah menyebut sifat benda-benda Tuhan. Pertama, Allah yang bagi rezeki. Allah tak berhajat rezeki daripada orang. Yang kedua, Allah tu kuat. Tak perlukan bantuan kamu. Maka kembali pada apa yang Allah sebut dalam surah Zariyat ayat 56. Aku tidak jadikan jin dan manusia, melainkan ibadat. Kalau kita faham, sebenar, yang saya kata ibadat itu bukan duduk masjid. Ibadat itu ialah hidup kita kat dunia ni. Sampailah kita keluar dari dunia. Kalau Allah maksudkan ibadat itu cuma masjid. Saya sebut tadi, Allah tak cipta bumi. Allah cipta je masjid besar. Satu masjid besar, sumbat kita semua manusia dan jin. Ibadat. Sebab aku ciptakan kamu untuk ibadat. Ia tidak berlaku demikian kerana bukan itu ibadat yang sebenar. Ibadat sebenar macam kita baca dalam ayat Al-An'am. Ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, korban aku, nusuk korban, ibadat korban. Hidup aku dan mati aku. Allah mulakan dengan solat kerana ini semulia-mulia dalam makna ibadat. Tapi Allah sebut bersamanya juga hidup itu ibadat. Mati itu ibadat. Bahkan bila Nabi SAW menyatakan, wa fi budu' ahadikum sadaqah. Pada kemaluan seseorang kamu itu juga ada pahala. Pada kemaluan kamu ada pahala. Kita tengok kemaluan kita, tak ada pahala kemaluan. Ada pahala. Lalu sahabat kata, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Apakah seorang ya Rasulullah, dia melampiaskan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajr, lalu dapat pahala. Nabi tanya, kalau dia letak pada benda haram, dosa tak? Dosa, kata sahabat. Kalau begitu dia letak pada tempat halal, maka pahala. Itu ibadat. Artinya tuan-tuan sekalian, mendatangi isteri, itu ibadat. Bukan sekadar ibadat sebab kita nak anak-anak soleh. Zuriat baik. Bukan menjaga diri kita daripada zina. Tuan-tuan tahu dosa zina besar mana? Dosa zina ni besar, bukan kecil. Seorang bila berzina, diangkat imannya seperti ditanggalkan baju. Waktu dia berzina. Dan lepas zina, mungkin Allah kembalikan iman, mungkin tidak. Bayangkan imannya tertanggal. Besar dosa zina, bukan kecil. Sehingga kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Maknanya orang ada iman tak zina. Habis yang zina tak ada iman. Maknanya teruk orang berzina ni iman dia hilang. Mungkin Allah kembalikan, mungkin Allah Ta'ala tidak kembalikan. Jadi kalau zina dosa besar, mendatangi isteri dan suami itu pahala besar. Pahala besar. Habis kalau macam tu saya makan ubat kuat tu semua boleh pahala? Boleh pahala. Sebab kita nak mendatangi sesuatu yang baik dan nak mengelak zina. Saya isteri pakai seksi-seksi tu dapat apa? Dapat pahala. Kata ini semua ibadat. Semua ibadat. Oleh kerana itu kita faham makna ibadat dulu. Bukan makna yang kita faham mayang, puasa, zakat, haji. Bukan, itu bersifat khusus. Tapi kerana itu kita bincang ke tajuk ubudiyah. Kita bukan bincang tajuk solat atau zakat. Ubudiyah. Apa ubudiyah? Yakni perhambaan pada Allah dengan seluruh hidup. Kan itu pengarang kita buat satu hadis tentang 7 golongan yang akan dinaungi syurga. Dinaungi dengan naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Kenapa sebut 7 golongan ini? Untuk menyebut keseluruhan makna ibadat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam 7 golongan akan dinaungi oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Pada hari tiada naungan melainkan naungan Allah. Maka apa yang Rasulullah sebut? Pemimpin yang adil. Imamun adil. Berarti apa? Urusan pemerintahan itu ibadat. Membentuk pemimpin yang adil itu ibadat dan tanggungjawab pada seluruh umat Islam.
kita kena lantik pemimpin yang adil. Itu ibadat. Itu tak ada, bukan terpisah daripada makna ibadat. Bukan kita ni raja masjid surau, bak kepimpinan, dia lah siapa pun. Bukan, itu kesalahan memahami makna ubudiyah. Bila Bani Israel tidak mempeduli lagi siapa pemimpin mereka yang naik, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Binasa. Lalu bila binasa, tak ada orang yang nak naik jadi pemimpin. Tapi bila tengah agak-agak ada banyak manfaat, ramai nak jadi pemimpin. Dapat gaji banyak, dapat kereta, tak dapat helikopter, tak dapat kereta pun dapat helikopter, dapat kapal terbang. Ramai orang nak jadi pemimpin kerana keistimewaan yang ada. Ada tak orang nak jadi pemimpin tanpa keistimewaan itu? Tidak ada. Melainkan orang bertakwa. Yang benar-benar bertakwa. Tak meletakkan itu sebagai asasnya. Maka Bani Israel pun hancur. Akhirnya mereka nak kembali kepada kemuliaan. Apa pertama mereka perlu buat? Cari pemimpin. Kemudian yang pertama, bila kita nak, ialah cari pemimpin. Lalu apa mereka buat? Mereka jumpa dengan Nabi Samuel AS. Wahai Samuel, kami, macam kamu tengok, dikeluarkan dari negara kami, dibunuh anak-anak kami, wanita-wanita kami. Tak ada orang protek. Kami pecah. Kata Samuel, Allah Ta'ala akan lantik pemimpin, tapi aku bimbang kamu tak setuju. Dia kata, mereka bagaimana tak setuju? Kita dah teruk ni, kita setuju je apa yang baik-baik. Kita setuju je. Ada dua benda yang menjadikan pemimpin Bani Israel tak setuju. Kedua ni berat. Pertama, diwajibkan kamu berjihad. Oh, bila sebut wajib jihad, tak boleh seorang pun bunuh. Dosa. Akhirnya mereka kata, tak boleh ke? Cara lain. Untuk kembalikan kemuliaan kami, tak boleh. Kena jihad. Yang kedua, kamu kena ada pemimpin. Siapa pemimpin kami? Maka ditunjuk pemimpinnya bernama Talut. Mereka tolak kepimpinan Talut. Kenapa? Talut ni baik, soleh, bertakwa. Hanya kerana Talut bukanlah orang kaya. Orang yang tak boleh cakap baik ekonomi. Kaya. Dia ada ketulusan iman. Lalu kata Nabi Samuel, kalau tamu tak nak pun tak dapat. Tak dapat kembali pada kemuliaan. Akhirnya mereka redha paksa. Terima kepimpinan Talut. Yang berkesudahan bagaimana Talut sebagai pemimpin adil membawa kemenangan kepada umat Islam Bani Israel ketika itu. Jadi, bila Rasulullah sebut pertama ialah pemimpin, supaya tuan-tuan tahu makna ubudiyah itu ialah kepimpinan dalam makna politik. Orang cuba lari daripada politik, dia telah buang makna ubudiyah. Rasulullah mulakan dulu sekali pemimpin yang adil. Dan surah Furqan, Allah ajar orang beriman doa. Waja'anna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami pemimpin. Kami. So, setiap orang perlu melihat dirinya pemimpin. Untuk apa rasa lebih tanggungjawab? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab dengan apa yang kamu pimpin. Kata orang yang membawa jiwa kepimpinan, dia bawa jiwa kematangan. Matang. Tuan-tuan tengok anak-anak kita, kalau dia mula berjiwa pemimpin, dia akan jaga adik-adik dia. Dia akan jaga adik-adik dia. Dia tak fikir dia dah. Sebab pemimpin, dia mula fikir orang lain, bukan dia. Bagaimana tuan-tuan fikir kita bukan pemimpin. Kalau kita mula berfikir tentang orang lain, kita dah ada jiwa pemimpin. Kita suami sebagai contoh. Kita fikir untuk siapa? Kita mula fikir isteri kita, anak-anak kita. Zuriat bakal dia lain. Kerana kita pemimpin, sebab tu kita fikir macam tu. Atas apa peringkat, kita tak beli baju pun tak apa, anak-anak ada baju. Kita duit ni, walau kita yang kerja, biar boleh anak sekolah, anak belajar. Hak kita sikit-sikit cukup. Anak ni nak beli laptop, nak beli telefon pintar, anak ni. Kita telefon sabun je. Kenapa? Tak apa, kita tak ada masalah. Kerana kita fikir dia. Kenapa? Kerana kita pemimpin. Pemimpin, dia punya gaya dia macam tu. Dia akan berkorban untuk orang di bawah dia. Bukan dia minta orang bawah berkorban untuk. Tuan-tuan akan jadi ayah, jadi mak. Asal tak kita rasa nak berkorban untuk mereka?
Atau tuan-tuan fikir, anak saya kena korban untuk saya. Saya tak rasa ada mak ayah fikir macam tu. Kalau awak nama mak ayah, awak ada bersedia untuk berkorban untuk mereka. Kenapa? Kerana awak bawa jiwa pemimpin. Dan anak pula bila nanti dia matang dewasa, dia bawa jiwa pemimpin, dia pula yang sanggup korban untuk mak ayah dia. Kan dia pula yang membawa jiwa kepimpinan. Maka dia tengok ayah tua, ayah sakit, dia cuti, sanggup berhenti kerja untuk jaga. Kan dia dah ada jiwa kepimpinan. Dia tak peduli diri dia. Kalau anak-anak kita tak peduli, cuti pun tak nak ambil, nak jaga kita. Kita tahu dia tak ada jiwa kepimpinan. Dia cuma jiwa keakuan. Selfish. Ananiah yang kuat. Jadi Rasulullah sebut pertama pemimpin. Kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, dan pemuda yang sibuk melakukan ibadat. Dia pemuda tapi sibuk buat ibadat. Biasa orang tua sibuk buat ibadat. Sebab apa? Dah pencen, masa banyak, maksiat pun dah semua buat. Tiba-tiba pemuda. Maknanya dia dari muda sudah diselamatkan daripada banyak medan pertempuran syahwat. Dia dah berjaya. Sebab kata ulama, bila kita di zaman muda, kita berada di medan pertempuran syahwat. Ramai yang jatuh. Kalau tuan-tuan tengok pemuda-pemuda dan termasuk kita yang pernah lalui zaman muda, kita tewas atau tidak? Masjid tak pergi, surau tak pergi, mana ilmu tak pergi. Berawet lagi, berpakwa lagi, hulu, kehilir. Sekian. Sampai kita dah umur lebih lepas si muda, nisah. Awet kita dah kahwin. Dulu zaman-zaman muda dating awet. Ni dah kahwin tu, kurang dating, dah kahwin tu. Maka dia dah berubah. Makanya kita tengok orang tua yang insaf tu biasa. Orang muda-muda tuan-tuan, dah menang dalam pertempuran syahwat. Ini luar biasa. Luar biasa. Sebab itu disebut dalam hadis. Inna Allaha la yu'jabu minasyab alladhi laysa lahu sabwah. Allah hairan melihat pemuda yang tidak ada keruntuhan akhlak. Maksud Allah hairan, Allah tercengang macam kita ni, maksudnya Allah beri pahala besar. Dia pemuda, patutnya dia punya akhlak dia akan runtuh. Kerana jiwa marahnya, jiwa muda, jiwa gagah, semua ada. Tapi dia tak ada macam tu. Dia tak layan. Jiwa syahwat mudanya dia tak layan. Sampai masa dia kahwin. Maka muda itu ialah zaman ibadat yang nilainya tinggi. Jadi kalau kita sebut durian. Betul, durian paling mahal durian mana? Durian yang mula jatuh tu lah. Durian dah lama sampai tangkai dia pun dah kecuk. Itu dah murah. Itu jual tambung, jual tumpuk. Yang ni jual kilo. Dengan kulit-kulit dia ada harga. Walaupun yang dia makan cuma buah dia. Sebab dia baru. Tapi bila dah lama, kulit tak ada harga tumpuk. Akhirnya, dia buang kulit, jual isi je. Sebab tua sangat. Umpama kita lah. Dah tua sangat, nilainya tak tinggi sangat. Yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang hatinya terikat dengan masjid, keluar masuk. Maksud keluar masuk ialah, dia sentiasa ingat, oh lepas ni nak masuk lagi. Untuk apa? Salat asar pula. Lepas ni nak masuk lagi, salat maghrib pula. Itu cerita dia keluar masuk. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, orang yang berkasih sayang kerana Allah. Bertemu, berpisah kerana Allah. Itu ibadat. Contoh kita bersosial, berukhuwah, berkawan, bersahabat, itu agama. Itu ibadat. Jangan kata, Ustaz, saya kawan-kawan tak main lah, saya semayang je. Kita katakan kawan itu ibadat. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang akan ikut agama kawan dia. Fal yanzur man yukhalil. Kita tengok siapa sahabat dan kawan dia. Kawan kita ialah agama kita. Ini ibadat kita. Contoh kawan orang baik, bertambah pahala ibadat. Dia boleh tunjuk ibadat yang lebih baik. Berarti Rasulullah nak beritahu bersahabatan tu ibadat. Bukan semayang je ibadat. Puasa je ibadat. Time nak bersama kawan rasa rugilah. Ustaz masa habis kawan. Ini kalau awak pandang bukan ibadat, memanglah rugi. Tapi kalau awak pandang ibadat, tak rugi. Kita duduk sekejap dengan kawan-kawan kita. Sambil makan, sambil minum. Ini ibadat.
Dia lepak sekejap, sembang, tanya khabar, tanya keluarga, tanya keperluan ibadat. Ada saya tak duduk orang sah. Dengar kuliah balik, Pergi masjid balik. Mana kawan? Tak ada, kawan dengan bini je. Kawan dengan bini je. Itu ruginya awak. Tu baru bini seorang tak kerti kawan kau. Kalau bini ramai lagi tak kerti. Ni Rasulullah SAW isterinya ramai. Tapi kawannya lagi ramai. Ada orang bila dia berkahwin, tak ada masa untuk kawan dia. Sibuk benar kahwin. Sibuk saat bini saya, kena hantar, kena ambil. Lagi, kena temang dia makan, temang suap. Mana masa kawan? Awak ingat bini awak ke pikul jenazah awak masuk kubur? Itu dia ingat. Bini kita ke? Yang bawa kita ke kubur, solat jenazah kita nanti. Isteri kita terus edah 4 bulan 10 hari. Tak ke mana dia dah. Ada orang saya kata dia sibuk dengan bini dia. Kita tak kata tak bagus-bagus lah. Satu sudut bagus dengan isteri. Kita tak nafi. Kalau tak ada masa dengan isteri, makan sekali, minum sekali. Bagus. Tapi mana masa kawan-kawan yang merupakan ibadat? Kata Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, mereka paling romantik dengan isteri mereka. Paling berkasih sayang sikit mereka. Kata tengok masa dengan kawan dia tak? Banyak. Bukan ada, banyak. Sehingga Rasulullah ada beribu sahabat. Dan siap sahabat dapat hak untuk bercakap, bertanya, minta fatwa. Even sama-sama bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari semua nabi-nabi yang lain. Dan saya kita jumpa nabi-nabi ini semuanya ada sahabat dia. Kenapa? Kerana mereka tahu sahabat itu ialah ibadat. Kita yang tak faham sahabat. Akhirnya kawan ajak duduk sekejap lepak. Dia kata kawan ustaz ajak duduk lepak. Bini panggil. Oh, dia punya takut dia. Rugi masa dia. Sebab tu kalau isteri kita mahu pikul jenazah kita, silakan. Oh, duduk isi awak. Kita hantar jenazah. Dia talking kita kat kubur. Okey. Yang bermain awak duduk isi awak elok-elok. Nanti mati saya awak mandikan jenazah awak. Dikafankan. Kemudian dia pun hantar ke kubur. Naik masjid awak tu. Hantar sana. Naik perotor hantar. Dia pun gali kubur. Dia pun tanam. Dia pun talking kita. Isi solehah. Ia tidak berlaku begitu. Dalam hidup kita tak akan berlaku macam itu. Allahumma illam melainkan kita 2 orang je duduk dalam pulau tu. Tak ada manusia lain. Mungkin berlaku. Suasana sekarang. Bila Rasulullah SAW menyebut bila seorang mati. Disembahyangkan oleh 40 orang yang beriman. Yang ikhlas. Maka wajib dia masuk syurga. Maksudnya tu 40 orang tu apa? Itulah kawan tuan-tuan. Yang nak ikhlas ni mesti dia baik ke tuan-tuan. Kalau dia kenal kita pun tak berapa nak ikhlas macam mana. Dia persahabatan bila bagus. Maka dia tak ikhlas. Bila Rasul sebut kalau dia 100 orang. Oh lagilah dijamin syurga. Wajabat lahu jannah. Syufi'at lahu. Diwajib baginya syurga. Disyafaatkan untuknya. Kita kalau disemayang oleh 100 orang. Yang ikhlas kepada Allah. Tak mungkin datang 100 orang ni kalau tuan-tuan bukan jenis orang berkawan. Tuan-tuan jenis orang berkawan. Tuan-tuan buktikan bagaimana ibadat kita dan bersahabat. Ibadat kita dan sahabat baik. Cegah kemungkaran. Menyuruh kebaikan. Ini kita bertemu berpisah kerana Allah. Maka kawan-kawan seumpama ini tuan-tuan sekalian. Ini ibadat. Jadi kita nak faham. Isteri jangan halang suami untuk bersahabat. Kerana itu ibadat. Dan suami juga begitu. Jangan halang isteri berkawan. Itu ibadat. Itu je kawan bini kita. Tunggu seorang kat rumah. Tak boleh. Isteri kita juga. Perlu bersahabat. Dengan sahabat-sahabat yang baik. Kita kuliah bawa sekali isteri. Biasa kita berkawan. Dengan kita kawan dengan suami dia. Dia kawan dengan isteri kita. Maka ada persahabatan. Ini punca-punca keuntungannya akhirat kelak. Yang kita je kawan ramai. Ngeteh kita kawan. Mancing. Isteri duduk rumah jaga anak. Tapi dia tak berhak berkawan. Dia berhak. Ini sahabiat. Mereka berkawan sesama mereka. Mereka duduk. Mereka bersembang. Dalam hadis apa namanya. Aisyah radhiyallahu ta'ala duduk dengan isteri selain bincang khas suami masing-masing. Bincang secara. Bukan ngumpat suami. Bincang secara umum lah. Sebab dia jadi kebiasaan. Si kau sembang dicerita suami dia. Suami pula kau sembang dicerita isteri dia. Cuma bila kita bercerita tadi, itu normal. Bukan satu benda pelik.
tidak membabitkan maruah dia. Kita bercakap tentang hak umum. Hak umum yang semua sama. Suami sama, isteri sama. Maka di sini kita bersosial. Dan itu ibadat. Bila umat Islam memahami ibadat dengan maksud uzlah, tidak bersahabat, maka ketimpangan makna ubudiyah. Ubudiyah. Kerana kita katakan atas semua para nabi, mereka ada sahabat. Kalau ibadat itu hanyalah kita fokus pada masjid, apa bersahabat, ini saya timpang makna ubudiyah. Kemudian Rasulullah SAW menyebut, dan lelaki yang ingat Allah bersendirian lalu mengalir air matanya. Maka ini secara khusus pula. Seorang-seorang biar menangis ketika kita bersendirian. Jauh lebih baik daripada menangis bersama orang lain. Kerana bila kita menangis depan orang, dia akan punya 1000 tafsiran. Sebab apa menangis? Oh, sebab dia mungkin kita katakan dia sedang rasa takut pada Allah. Setengah lain kata dia menangis sebab sakit perut kot. Dia menangis sebab lapar kot. Menangis sebab gaduh dengan bini kot. Apa tu bawa dalam kuliah menangis. Gaduh dengan bini ni. Atau dia mungkin sebab anak dia masuk ward. Ada 1000 penafsiran bila kita menangis depan orang. Tapi kalau kita menangis seorang diri, jadi cuma ada satu tafsiran yang kita tahu. Sebab itu bila Hasan Basri melihat seorang menangis depan orang lain, dia kata, kalaulah alangkah baik kalau kamu menangis seorang diri. Sebab apa? Kerana banyak penafsiran. Penafsiran tadi, tuan-tuan, mungkin salah faham. Isteri buat live menangis. Orang tafsir. Ni gaduh dengan suami ke? Ni ke suami dia bla-bla. Ni orang tafsir ni. Macam-macam. Yang dia. Mungkin kawan tu menangis sebab lain. Tapi bila dia menangis depan orang, dia telah membuka fitnah untuk diri dia. Bukan orang yang dekat dengan dia. Orang dekat dengan dia. Kalau kita suami isteri, tiba-tiba isteri kita menangis sebelah kita. Contoh. Orang pun tengok. Orang mungkin kata, dia pukul bini dia ke sebab nangis. Padahal isteri kita menangis terharu. Sebab kita bawa dia jalan-jalan. Haru dia. Nangis. Tak sangka apa sanggup bawa saya pergi Langkawi. Nangis. Resak-resak menangis punya gembira. Orang kata, suami dia berjanggut, serebang. Pasal bini, orang ni tafsir. Kenapa pula bini dia menangis? Suami dia tak pujuk pun. Kalau pujuk pula, tahu buat, pandai pula nak pujuk. Jadi, tafsiran tu banyak. Kalau kita menangis seorang diri, satu tafsiran. Takut pada Allah. Jadi, kita maklum tafsiran ni. Itu pada salafus salih. Mereka elok menangis depan orang. Kerana membuka tafsiran yang banyak. Kata seorang tu dia nangis. Orang kata, Syekh, menangis tak? Bukan. Saya semua. Saya semua kuat sangat. Itu sampai berair mata ni, bukan menangis. Dia cuba elakkan tafsiran. Mungkin dia orang kata riak. Riak dia tu. Bukan saya kata menangis depan orang ni haram, dosa, tak. Kita tak cakap macam tu. Ada waktu kita tak boleh kawal perasaan tersebut. Kita faham. Itu lumrah kita. Namun kalau kita boleh menjadikan tangisan, khususnya tangisan takutkan Allah. Kalau bersendirian itu jauh lebih baik. Ia jauh lebih berharga ketika mana kita menangis depan orang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ialah lelaki yang digoda oleh perempuan yang cantik lalu dia menolak. Itu bererti menolak zina, menolak semua asbab zina, menolak segala gangguan-gangguan adalah satu bentuk ibadat. Ini kita hidup dalam masyarakat yang mungkin ramai perempuan lawa, yang ramai lelaki lawa. Dan mereka mungkin mengajak kita pada benda-benda yang mungkar. Kita tolaknya. Dan takut Allah. Itu ibadat. Ia tidak menghalang untuk kita bergaul. Ya, dalam kehidupan bekerja dan sebagainya adalah yang lawa, cantik, handsome, segak. Bagaimana mereka tak menyeru kita pada maksiat, maka tak ada masalah bergaul dengan mereka. Tapi bila mereka menyeru, kita pun tahu kita takutkan Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, orang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekah. Tetapi kita faham daripada 7 golongan ini, semuanya dengan maksud ubudiyah. Wa imma jadi pemimpin, wa imma kecintaan kita untuk beribadat, taat pada Allah, wa imma hubungan kita dengan masjid, wa imma hubungan kita dengan kawan-kawan, wa imma hubungan kita dengan Allah secara direct.
Ima hubungan kita dengan persekitaran maksiat. Sehingga sampai peringkat hubungan bersosial dengan cara derma dan sebagainya. Itu pengarang kita baca hadis ini untuk beri faham makna ubudiyah pada keseluruhan hidup ini. Jadi kalau kita tegaskan kalaulah ibadat memberi maksud yang khusus kita buat, maka itu bukan ubudiyah. Itu cuma dipahami oleh orang-orang awam. Orang awam dipahami ibadat macam tu. Tetapi orang-orang yang tinggi dia mula memahami ibadat lebih pada itu. Orang awam macam kita mungkin memahami ibadat secara bentuk-bentuk tertentu. Seolah tak boleh keluar daripada benda itu. Sedangkan para salafus salih memahami ibadat keluar daripada nilai ibadat khusus kepada makna umum. Sebagaimana kita sebut kata-kata Muaz bin Jabal. Aku mencari pahala dari tidurku sebagaimana aku cari pahala daripada qiyamul lail aku. Tidur pun dicari pahala. Tentang macam mana kita tidur nak cari pahala? Saya mengharapkan waktu saya tidur saya dapat pahala. Kerana saya tidur tadi untuk menguatkan badan saya beribadat. Saya tidur tadi untuk segar, nanti saya nak baca Quran, nanti saya nak qiyam. Nanti saya tidur. Kenapa tidur qailulah? Nanti boleh bangun qiyamul lail. Kenapa sebelum Jumaat tidur sekejap? Supaya saya khutbah tadi, saya tak gantuk. Itu saya datang masjid awal, saya pun tidur. Tidur, tunggu khatib. Supaya khatib nanti bercakap, saya tak tidur. Maka saya mengharap pahala dari tidur saya. Untuk menyempurnakan ibadat saya. Itu atas tidur ini adalah satu ibadat. Kalau Muaz bin Jabal kata, aku mengira tidurku ibadat. Berarti mereka para sahabat memahami, ibadat itu keluar daripada makna khusus tadi. Ia keseluruhannya. Berarti bila Allah Ta'ala menyebut sifat orang beriman. Apa kata Allah? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita baca dalam surah Ali Imran pada ayat 191 Allah kata, dan orang-orang yang sentiasa ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berdiri tuan-tuan maklum, berdiri tengah faham berdiri itu maksudnya tengah solat, bukan? Berdiri itu dari sudut bila berlaku pergerakan hidup kita. Tuan-tuan berjalan, asalkan apa aktiviti tuan-tuan jalankan waktu berdiri? Waktu itu kita ingat Allah. Ya, mungkin berdiri itu saya sembahyang, okey berdiri lagi. Mungkin berdiri itu saya sedang buat kerja, berdiri. Mungkin berdiri itu saya tengah bergerak ke tempat itu dan ini, maka itu juga saya berdiri. Maka dalam situasi itu dia menyebut Allah, ibadat. Kemudian wa qu'udan dalam keadaan duduk. Apa maksud ibadat ingat Allah dalam keadaan duduk? Mungkin saya duduk baca Quran. Mungkin saya duduk saya sedang buat aurat, zikir. Mungkin juga saya duduk sedang menuntut ilmu. Mungkin juga saya duduk sedang mendengar fatwa, meminta fatwa. Mungkin juga saya duduk rehat-rehat, dah penat berdiri. Mungkin saya duduk sesudah saya bangun. Tetapi duduk ini juga kita ingat Allah. Ingat Allah. Bila kita tahu duduk kita halal haram ni. Ni kursi orang saya tak duduk. Saya duduk kursi saya. Oh ni tempat orang dah booking. Saya tak duduk tempat orang booking. Saya duduk tempat saya. Kerana kita tak ingat Allah dalam bab hukum. Kalau tak ingat hukum, kita langgar je. Dan ketika berbaring. Tetapi apa ibadat ketika berbaring? Wa ala junubihim. Dan ketika dia baring, dia ingat Allah. Baring, ingat Allah. Tak lagi kita dengar baca Quran ketika baring. Dan mak kita marah kalau baca Quran tengah baring. Kau ni tak beradab. Tapi Allah sebut. Ketika berbaring, dia ingat Allah. Baik, agak-agak baring tu, tuan-tuan boleh buat apa baring? Dalam makna ingat Allah. Saya zikir, saya baca doa, tidur. Atau saya mungkin baca hafazan saya. Dan mungkin juga bagi dengan maksud saya bersedia nak tidur untuk bangun subuh esok. Maka itu ibadat. Kenapa awak tidur ni? Nak bangun subuh esok. Tidur lewat kan tak bangun. Tidur awal. Berarti tidur dia itu ibadat. Dan dia ingat Allah. Atau waktu dia tidur dia dah ingat nak bangun. Kata orang beriman. Bila dia tidur dia akan ingat bangun. Dia tak ada tidur. Bangun bila? Tak tahulah bangun kiamat bangun saya pun tak tahu. Ada kita kalau tidur je kita dah set nak bangun pun. Tidur sekejap nak bangun asar ni. Asar tidur lagi nak bangun maghrib ni. Maghrib ngantuk juga tidur. InsyaAllah.
Setiap kali kita tidur, ni kenapa tidur awal? Pukul 3 nak bangun, nak qiyamul lail. Jadi bila Allah sebut ayat dalam Ali Imran, ayat 191, menunjukkan keseluruhan hidup kita itu ibadat. Inilah dia ubudiyah. Kalau tuan-tuan faham ibadat, semayang, baca Quran, itu ibadat. Betul. Tapi bila kita faham semua ini, ibadat itu ubudiyah. Rambang pada Allah. Dan dia ada tingkat paling tinggi sekali, dipanggil tingkat abud. Ataupun juga disebut sebagai, peringkat tertinggi ini sebagai ubudah. Ubudah maknanya lagi tinggi. Kan dia membabitkan hati. Kita pertama ibadat. Ibadat ni fizikal yang khusus. Pada tempat yang khusus. Ubudiyah pada semua tempat. Ini kita nak faham. Saya nak ibadat pada Allah dengan makna ubudiyah. Bukan dengan makna ibadat khusus. Bukan saya sembahyang, puasa, zakat. Itu je ibadat. Dengan makna umum. Yang disebut sebagai ubudiyah. Yang saya sebut kata-kata Abdul Wahab Asy'arani, Syekh Abdul Wahab Asy'arani sebut, saya suka kalau tukang kayu menjadikan gergajinya sebagai alat zikir. Saya suka kalau tukang jahit menjadikan jarumnya, benangnya sebagai alat zikir. Yang saya kata, saya suka tukang masak yang menjadikan senduk dan kualinya sebagai alat zikir. Saya suka kepada yang bawa Grab atau yang jadi teksi menjadikan steeringnya sebagai alat zikir. Saya suka menjadikan seorang suami yang mengangkat barang-barang, menjadikannya sebagai barang-barang itu zikir. Nak angkat zikir, letak zikir. Dengan maksud tuan-tuan dalam semua kehidupan. Saya suka kepada ibu-ibu yang mendodoikan anaknya dan menjadikan setiap buaian anak itu sebagai alat zikir. Kalau zaman kecil-kecil dulu, zaman buai ni. Sekarang tak berbuai dah kita ni. Zaman buai. Kalau tuan-tuan masih ingat, kalau tuan-tuan pengalaman paling kecil tuan-tuan ingat. Umur tuan-tuan masih kecil. Saya ingat paling kecil saya dibuaikan oleh mak saya. Buai. Botol susu. Botol susu diganti dengan air TO. Mbak air TO. Tidur. Bila mak kita suruh masuk buai, kita faham maknanya tidur. Tapi nak boleh tidur, bagaimana ibu ini, dia tak pegang zikir. Dijadikan buai kita sebagai alat zikir. La ilaha illallah. Kalau lepas tidur, lagi kuat buai tu. Goyang ini. Lagi lepas itu, lagi laju. Anak pun takut tidur. Tapi dia jadikan tu zikir. Tapi ini ubudiyah. Si ibu tidak terlepas dari zikir layu anak dia. Kita tak nak orang yang saya katakan terikat dengan ibadat dengan makna khusus. Akhirnya, dia tak boleh buat ibadat dalam hal lain-lain. Saya katakan semua orang, ni pelaut, tukang kelaut, jadikan setiap jala, setiap pukat, setiap pancing, setiap joran sebagai alat zikir. Wang, zikir. Tarik, zikir. Itulah dia ubudiyah. Menjadikan keseluruhan hidup kita dengan makna zikir. Bukan kita bersifat zikir khusus. Kalau yang tu kita buat, itu cuma namakan sebagai ibadat. Tapi kita nak pergi tahap pada tinggi ubudiyah. Dan mungkin tahap paling tinggi pada itu ialah ubudah, membabitkan hati kita. Itu para ulama kata Abu Ali Daqqaq, ubudiyah lebih sempurna daripada ibadat. Sebab ibadat pada keadaan khusus. Ubudiyah keseluruhan hidup. Tingkat dasarnya baik secara tingkat dia. Pertama ibadat. Yang orang dah sembahyang, dah puasa, zakat, baguslah tu. Yang kedua tingkat dia naik ubudiyah. Itu melihat keseluruhan hidup. Dan yang tertinggi adalah disebut sebagai ubudah. Apa beza dia? Kalau disebut secara pemilikan, orang awam ibadat. Atau orang awam, dia boleh buat sesuatu, dia dah suka dah, seronok dah saya. Sembahyang saya. Saya puasa Ustaz. Dia yang lain dia terlibat dan terjebak, dia macam tak ambil dulu. Tapi bagi dia sembahyang. Kita ni jangan cela orang pergi konsert. Dia sembahyang. Ya, dia. Jangan cela ni sebab paling kurang pun disokong Palestin. Kita pergi pada makna yang bersifat ibadat yang kita fahami. Tapi bukan keseluruhan. Allah suruh kita masuk diri kita pada keseluruhan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman,
masuklah kamu dengan makna Islam seluruhnya. Serah diri kamu pada Allah seluruhnya. Jangan kamu ikut syaitan. Kalau dia musuh kamu yang nyata. Allah Ta'ala sebut kepada kita semua. Ya Bani Adam. Bila Allah Ta'ala menyebut, Alam ahad ilaikum ya Bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Baca surah Yasin ayat ke-60. Bukankah aku telah meletakkan satu perjanjian yang tegas pada kamu. Wahai anak Adam, jangan kamu sembah syaitan. Apa maksud sembah syaitan? Tentang sembah syaitan, kalau kita faham dengan maksud sembah syaitan, apa syaitan sembah? Bukan begitu maksud sembah syaitan. Di antara makna sembah syaitan, bila ada ibadat-ibadat kita dipisahkan dengan hawa nafsu. Yang ni kita ambil, yang ni kita tak nak ambil. Maka itu ikut cara syaitan. Yang Allah sebut dalam ayat, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Apakah kamu cuma nak percaya pada satu benda dan kamu nak tolak satu perkara yang lain? Tidak yang melakukan demikian, melainkan dia terhina di dunia dan azab pedih menantinya akhirat kelak. Dan Allah tak terima iman separuh-separuh. Yang ni saya buat, ini tak nak buat. Itu kalau kita masih berada pada makam ibadat, belum selamat. Kalau makam ubudiyah, kita selamat. Maknanya ada benda kita akan dihukum. Contoh kalau kita sebut, tuan-tuan pandu kereta. Kalau tuan-tuan ada lesen, rotek tak ada, tuan-tuan pun tak selamat. Tuan-tuan rotek ada, lesen ada, tapi tali pinggang tak pakai, tak selamat. Kalau kita kat road pula memang kena. Tuan-tuan ada semua ni, lesen ada, rotek ada, tali pinggang ada, tapi langgar. Lalu undang-undang lalu lintas, bawa lebih pada hak pemanduan, 110, tak selamat. Semua ada, mandu pun bagus, tapi tayar botak, brek tak ada. Brek bocor, tak selamat. Tetapi bila kita cerita selamat, kita cerita semua. Adakah seorang bila dia naik kereta, dia ada lesen, tapi rotek tu tak ada, dia rasa selamat bila tengok polis roadblock depan? Tuan-tuan naik kereta, rotek tak ada. Lesen tuan-tuan ada, lesen tuan paling lama, zaman Jepun ambil. Lama lesen kita bukan. Lesen kita pula lesen penuh tu. Daripada motosikal sampai lori, sampailah traktor, semua kita dapat lesen. Orang zaman dulu ambil lesen, dapat belaka. Ambil lesen motor je, tapi dapat belaka. Kereta, lori, traktor. Semua. Kenderaan cacat, dapat sekali. Dia package semua. Kalau cacat-cacat, senang. Dan kita nampak polis dan keadaan kereta kita tak ada rotek. Tuan-tuan berani ke? Rasa selamat ke? Saya tak rasa kalau orang tu ada akal, dia rasa selamat. Dia akan tanya, rotek mana Haji? Saya ada lesen. Nama Jepun ni. Kita tak nak cerita pak lesen. Rotek mana? Saya ambil lesen sebelum ayah cik lahir. Dia duduk tekan lesen dia tu lah. Akhirnya senang-senang pulau Samang je lah. Maknanya tuan-tuan, bila kita sebut tentang ibadat dan ubudiyah, ubudiyah menjadikan kita ni secure pada semua perkara. Dan itu yang kita nak. Tak mungkin tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang normal, membiarkan ada ruang yang kita tak secure, kita tak selamat. Kita naik bot, ada belaka bot bagus dan sebagainya. Tiba-tiba kita nampak jaket keselamatan tak ada. Even kita pandai berenang, kita tak akan rasa selamat. Sebab apa? Pandai berenang bukan jaminan untuk kita tak tenggelam dalam air. Mungkin ada orang tu pandai berenang, jatuh tiba-tiba kaki kram atau tercedera, tenggelam juga dia. Tiba-tiba penat. Tapi kalau dia pakai jaket, dia mungkin penat, jaket pun ada. Dia mungkin cedera kram, tapi jaket dia ada. Artinya ada tambahan dia. Kemudian ada kawan dia pula, kawan dia mungkin tengok. Maka kita mencari, kita pasti cuba untuk cari 1001 keselamatan. Kita ni tuan-tuan manusia Allah jadikan. Ada satu dia membahayakan kita, kita pun cepat-cepat tutup tempat bahaya. Apatah lagi akhirat kelak. Akhirat kelak. Kadang-kadang kita cerita bahaya yang mungkin tak wujud. Yang jual insurans kata ambil insurans, nanti untuk anak awak yang kalau sakit-sakit. Kita pun ambil. 10 tahun, tak ada apa-apa berlaku. Tapi bagi kita yang bijak, pasti kita ambil juga walaupun tak berlaku. Kita bilang, kalau berlaku. Kata bagaimana akhirat kelak? Yang jauh lebih pasti benda tu.
Berbanding dunia ni tak pasti. Orang yang ambil hibah, yang ambil sekian, itu tak pasti. Pun dia ambil kerana dia fikir mungkin. Mungkinnya tadi dia tengok berlaku pada orang lagi dia rasa kuat mungkin tu. Betul lah kawan saya. Masuk hospital dia tak ada insurans, teruk dia. Lagi kuat kita nak ambil cepat-cepat. Hanya kita melihat sesuatu yang mungkin berlaku. Walau mungkin jauh pada kita, tak berlaku pada kita. Tentang akhirat. Kita dengar cerita banyak tentang akhirat. Akhiratlah tempat yang patut kita lagi bimbang. Takut-takut ada satu amalan menyebabkan kita tak selamat. Kan itu Rasulullah SAW minta maaf dengan sahabat. Takut ada-ada aku buat sesuatu. Kata Rasul, kalau ada di kalangan kamu yang mungkin aku tersilap itu dan ini, minta maaf ataupun kau balas balik. Itu ada sahabat kata, ya Rasulullah kamu pernah buat pada aku. Aku nak tuntut lagi ini. Hanya kan Rasul tertolak kain suginya pada perut kawan. Bukan kawan tu nak tuntut pun. Tapi saja. Bila Rasulullah SAW pun bimbang. Walau Rasul ni maksum. Maksum. Nabi tak buat sakit hati orang. Melainkan kerana perintah Allah. Kalau orang sakit hati pun sebab perintah Allah. Bukan kerana Nabi ada kemahuan nafsunya dan menyakitkan orang. Tidak. Dan Nabi tegur semua perkara. Memang sakit hati. Nabi tegur orang buat ni. Memang dia orang sakit hati. Marah pada Nabi SAW. Rasulullah tak buat sakit hati yang bersifat kehendak Rasulullah SAW. Rasulullah maksum ni pun bimbang takut ada salah orang. Nabi kata siapa yang ada buat salah orang baik, kamu minta halas sekarang. Susah akhirat kelak. Tuan-tuan ingat senang. Tak apa Ustaz. Saya haji 14 kali. Umrah sekali ngaji tu 140 kali. Derma Palestin jangan cerita. Bukan cerita kebaikan tu. Kalau ada awak buat jahat dengan orang, bimbang yang tu awak masalah. Satu tu je. Kata ini orang beriman, dia sentiasa bimbang ada satu je kesalahan. Dia tak akan lihat kebaikan yang banyak. Dia tak akan tengok benda tu. Dia lihat apa yang disalah untuk dia baiki sekarang. Dan itu dia orang beriman sebenar. Sentiasa bimbang, takut. Kita bimbang, saat dulu ada perkataan saya takut. Mak ayah saya tergurui, saya pun tak tahu. Mak dah meninggal. Saya dah meninggal. Padahal dia dah anak baik ni. Mak dia bangga depan orang. Tapi dia bimbang, takut sepanjang jaga mak ayah ada benda tak kena. Ini ubudiyah. Orang-orang yang faham benda ni, tuan-tuan, ini ubudiyah. Dia tak selesa dengan ibadat khusus dia. Tapi dia melihat secara umum. Takut-takut kita menyakiti jiran, kita pun tak tahu. Bila Rasulullah SAW, ada seorang perempuan. Dia puji depan Rasulullah, ya Rasulullah, perempuan ini, yang mulai malam hari, puasa siang hari, maksudnya puasa sunat, puasa wajib jangan cerita, banyak. Illa annaha tu'zi jiranha, tapi dia suka sakitkan jiran dia, mulut dia tu. Nabi SAW kata dalam neraka. Kadang-kadang mulut kita ni suka sakitkan orang dan suka campur hawa. Ada je isu-isu, kita siap. Mula nak ngulas tu. Ngulas kita nak sakitkan hati orang. Dia keluarga dia je 2 orang. Bini dia pun okey, laki dia pun okey. Kita ni tak okey. Shaking, gegar saya dengar Ustaz. Oh ya. Saya tak tidur semalam. Tapi ni masalah orang ni. Tak takutkah dia akhirat kelak dihisap dengan perbuatan dia pada benda yang dia tak patut pedulikan. Tapi itulah cerita bila tuan-tuan kita tak faham makna ubudiyah. Kita ingat asal kita semayang, asal kita pakai tudung, asal kita dah selamat belaka. Ni mulut kita kena jaga. Yang tuan-tuan tulis dalam komen, yang tuan-tuan ulas, semua Allah hisap. Semua Allah hisap. Kita ingat anggap nak bela dia. Ingat takut bela dia tu melawan agama pula. Lawan agama pula. Ayat yang kita cakap. Tuan-tuan saya ataupun kita tengok. Siapa pun yang bercakap hari ni pada suatu benda yang menyesyarak, pasti dia akan melakukannya sebenarnya. Yang cakap, yang komen lebih-lebih, nanti kena tak kepala sendiri. Cakap lebih-lebih. Cakap seolah-olah macam manusia ni tuan-tuan bila dia beri lidah, dia macam ekor lembu yang libas kiri kanan. Suka dia nak cakap apa. Kita ingat ni lidah, ada penjara dia, ada gigi dia, ada bibir dia. Baik kita jaga betul-betul jangan keluar mereka perkataan baik. Tuan-tuan nak komen baik-baik. Tuan-tuan nak komen cara apa pun komen baik-baik. Perkataan kita dihisap.
Allah melihat. Kita cakap benda-benda yang menyalahi agama. Cek dulu perkataan kita menyalahi agama atau tidak. Ini orang yang faham makna ubudiyah. Kemudian para ulama menyebut bahawa ibadat milik orang awam, ubudiyah milik orang khusus, dan ubudah milik orang khawasul khawas. Ibadat ini pada ilmu dipanggil ilmu yakin. Manakala ilmu yakin maksudnya dia ada satu ilmu yang didengar, maka dia yakin. Pada ubudiyah pula dimiliki oleh ainul yakin, dilihat benda tu, maka dia yakin. Dan bagi ubudah dimiliki oleh hakul yakin. Hak gabungan apa yang didengar, apa yang dilihat dan dilihat secara hakikat, maka dia panggil hakul yakin. Paling tinggi sekali. Dan setengah menyatakan bahawa ibadat orang yang mujahadah, maksudnya masih terbeban. Contoh kalau tuan-tuan buat ibadat masih rasa beban. Nak juga Ustaz ngaji-ngaji. Tuan-tuan sedang bermujahadah. Kita dalam peringkat pertama baru ibadat. Dan bagi orang yang dipanggil ubudiyah, dia mukabadah. Apa maksud mukabadah? Di sini terjemah sebagai terbebani dengan cubaan yang berat. Daripada perkataan kabada yukabidu. Artinya orang ni tuan-tuan ialah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau kita sebut mujahadah, orang yang melawan apa yang menjadi suatu halangan dia. Nafsu malas, nak pergi kuliah, kawan pula tak jadi kuliah. Itu nak mujahadah belaka. Nak pergi kuliah, suami pula tak nak hantar. Atau bini pula tak nak ikut. Segi kuliah, bini ikut. Ni bini tak nak ikut. Itu pun susah hati. Kita mujahadah, lawan lah. Tak apalah minta ikut, kita pergi juga. Tak apalah kawan, mujahadah. Pergi pula ustaz lain pula ceramah. Mujahadah pula ustaz lain. Bukan ustaz tu. Mujahadah lagi kita, tak apalah. Ini kan majlis ilmu, lawan. Mukabadah pula, merujuk bagaimana kesungguhan dia. Dia dah lazat benda ni, tapi nak sungguh. Dia panggil mukabadah. Dan manakala ubudah dimiliki oleh orang musyahadah. Musyahadah atau orang yang sudah rasa dekat dengan Allah. Orang yang sudah nampak tanda-tanda bagaimana Allah mendekatkan dirinya kepada dia. Ini musyahadah yang dekat dengan Allah. Dia merasakan nikmatan itu sendiri. Kemudian kata ulama lagi, barang siapa, ni silap terjemahan disebut, siapa yang tidak merendahkan dirinya, maka dia ibadat. Bukan. Barang siapa yang tidak menyimpang untuk dirinya, maksudnya dia tak kedekut, itu dia ahli ibadat. Dan barang siapa yang hatinya tak kedekut, maka itu ahli ubudiyah. Dan barang siapa yang dia tak kedekut untuk nyawanya, ini panggil ubudah. Ini kita ada, kata kita tak ada simpang untuk kita, pemurah. Tapi hati kita masih berkira. Harta di tangan dilepaskan, tapi hati masih sayang untuk berpisah. Banyak juga bagi tu Ustaz. Ingat. Bila kita buat sedekah-sedekah, kita teringat. Kenapa hati masih belum rela lepas 100%. Saya beri ni. Kalau tak beri, banyak duit bulan tu. Dia macam tu. Tapi beri. Kita usaha beri. Tapi hati kita kata, kalau tak beri, banyak duit saya. Patut boleh simpan bulan ni 3,000. Kalau beri ke orang, je 2,000 lah. Contoh. Dan orang yang dipanggil ubudiyah, hatinya lepaskan. Tak ada apa dah. Dia beri, hati dia beri, dia tak teringat. Orang ni dia akan lupakan ketaatan. Apa yang dia buat. Awak kan pernah sedekah, saya tak tahu, tak ingat. Sebab dia lepas dengan hatinya sekali. Dia tak ingat apa-apa. Ini panggil ubudiyah. Dan yang ketiga ialah, orang yang sampai peringkat bukan kata harta, nyawa dia bagi. Maka ini disebut sebagai ubudah. Dia bukan cerita beri duit. Nyawa dia bagi. Ini peringkat paling tertinggi sekali dalam makna ubudiyah. Bila orang sampai satu peringkat, dia akan cintakan mati. Sebagaimana ahli syahwat cintakan hidup. Dia akan mencari sebab-sebab kematian yang baik. Sebagaimana ahli syahwat mencari sebab-sebab kehidupan yang baik. Ahli syahwat macam kita cari semua sebab-sebab kehidupan yang baik. Kereta besar, rumah besar, sebab-sebab kehidupan yang baik. Tapi ahli ubudah, dia mencari sebab-sebab kematian yang baik. Macam mana saya nak mati baik? Kata kita duk fikir setiap hari macam mana nak hidup baik. Tuan-tuan fikir untuk anak-anak tuan-tuan. Tapi pernah tak kita terfikir macam mana saya nak mati yang baik? Atau kadang umur 60 pun masih belum terfikir bagi macam mana nak mati baik. Masih lagi fikir macam mana nak hidup yang baik. Itu kita masih lagi kurangkan gula untuk hidup yang baik. Tapi dosa belum kurangkan. Gula dah kurangkan, lemak dah kurangkan,
daging dah kurangkan, nasi dah kurangkan, semua dah kurangkan. Tapi masalahnya kuliah pun dikurangkan juga. Kuliah dikurangkan, baca Quran dikurangkan, yang mulai dikurangkan, sedekah dikurangkan. Maka ini orang-orang yang tidak melihat bagaimana mencari keindahan untuk mati. Kalau kita dah nak mati, maka kita akan cari sebab-sebab yang menjadikan mati kita indah. Mati yang indah. Maka kenalilah orang-orang baik. Nanti dia akan solat jenazah untuk kita. Ini mati yang indah. Biar tok guru kita semua solat jenazah kita. Ini mati yang indah. Yang mereka tu menyaksikan. Ini, begitu kita kena buat sesuatu. Supaya kita dapat makam dan kedudukan tersebut. Ini saya katakan kita duk cari kehidupan yang indah. Walau pada umur tua dah nak masuk kubur. Carilah kehidupan yang indah. Bukan kita kata tak boleh. Tapi mana di kehidupan indah akhirat kita nak. Dekat dah selangkah lagi nak bertemu dengan Allah. Hiasi diri kita. Pertemuan kita dengan Allah seperti pertemuan pengantin dengan pengantin. Seronok, gembira, teruja. Itu yang kita nak kematian. Baik. Ini makna ubudiyah sebenar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.